Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi. InsyaAllah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan kitab Talbis Iblis pada muka surat 191. Muka surat 191. Perbincangan ini masih lagi berkait dengan kalangan sufi. Masih lagi berkait dengan golongan sufi yang menyeleweng, bukan sufi yang tidak menyeleweng. Jadi menyeleweng atau tidak menyeleweng kita ukur berdasarkan kepada Quran dan hadis, berdasarkan kepada pengajian kita terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis berkata, itu perenggan yang kedua daripada bawah. Penulis berkata, yakni Ibnu Jauzi, dia kami juga menerima riwayat daripada Ahmad bin Hanbal. Ini guru Imam Syafi'i, salah satu guru Imam Syafi'i. Fiqh mazhab Hanbali inilah dia punya tokohnya. Jadi kata Ibnu Jauzi, kami menerima riwayat dari Ahmad bin Hanbal bahawa setelah mendengar perkataan Al-Harith Al-Muhasibi, ini salah satu penulis kalangan sufi lah, dia pernah berpesan kepada salah seorang muridnya. Dia pernah berpesan, menurutku sebaiknya kamu tidak berteman dengan mereka, yakni puak sufi. Pada Haris Al-Mahdi ini salah seorang penulis, sebab dia tengok setengah-setengah teruk sangat. Ini Imam Ahmad kata lah, Imam Ahmad. Jadi kita jumpa dah sudah ni bagaimana Al-Haris Al-Muhasibi ini dia disenaraikan sebagai salah seorang penulis buku-buku yang menjadi rujukan kepada kalangan sufi. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal bila dia dengar kata-kata Al-Haris Al-Muhasibi, maka Imam Ahmad berpesan kepada salah seorang muridnya. Dia kata, menurut pandanganku, sebaik-baiknya kamu tidak berkawan, berteman dengan kalangan sufi, sebab banyak sangat berlaku perkara yang salah dari segi kehidupan dan sebagainya. Jadi kita kena berhati-hati. Sa'id bin Amr Al-Barzai berkata, Sa'id bin Amr Al-Barzai dia disebut, dia kata, aku hadir ketika Abu Zur'ah ditanya berkenaan dengan Al-Harith Al-Muhasibi. Ingatlah Al-Harith Al-Muhasibi ini salah satu tokoh sufi dan dia ini penulis di kalangan pokok sufi. Bila ada orang tanya Abu Zur'ah tentang Al-Harith Al-Muhasibi beserta kitab-kitab tulisan, bagaimana pandangan kuat Syekh tentang Harith Al-Muhasibi, kitab-kitab dia bagaimana? Jadi Abu Zur'ah memberi nasihat kepada orang yang bertanya, jauhilah kitab-kitab itu, sebab semuanya bid'ah dan sesat. Itu kata Abu Zur'ah. Abu Zur'ah tokoh besar. Hendaknya kamu berpegang kepada athar. Athar maknanya athar maksudnya kenyataan-kenyataan sahabat, perbuatan-perbuatan sahabat. Bagaimana sahabat beramal dengan hadis, bagaimana sahabat menghuraikan Al-Quran. Hati kamu tumpu kepada itu, kamu beri penekanan kepada itu. Maknanya kamu jadikan sahabat Nabi itu sebagai model dalam beragama. Kerana disitulah kamu akan menemukan sesuatu yang cukup untuk dirimu dari kitab-kitab buruk misalnya. Mana kalau kamu itu asal-asal sahabat, cukup dah. Kamu tak akan jumpa lah. Kamu akan nampak lah keburukan kitab Haris Al-Muhasibi kalau kamu buat perbandingan dengan cara hidup sahabat.
anak murid Nabi yang telah diperakui oleh Al-Quran dan Hadis. Baru nampak. Jadi kalau kita tidak buat perbandingan, kita tak nampak. Sebab itulah dia kita belajar hadis, belajar tafsir, belajar hadis, belajar fiqh, belajar kita. Kita guna dalam menilai maklum. Biar je, sebab tu kita kena mengaji ni dengan ramah guru. Sebab apa? Sebab ialah guru ni pun ada kesilapan. Kadang-kadang dia sebut tidak lengkap, orang lain pula sebut. Jadi kau-kau itu kita kena faham dalam sistem pengajian ni, ulama-ulama kita beribu tu. Jangan kita berpada dengan sore guru. Jadi makna Abu Zur'ah menasihati orang yang bertanya itu supaya jadikan para sahabat ini sebagai qudwah sesuai dengan Quran dan Hadis. Okey, seterusnya dinyatakan kepada Abu Zur'ah, ini masih lagi berkait dengan Abu Zur'ah. Dinyatakan kepada Abu Zur'ah, dia kata dalam kitab Haris Al-Masri itu banyak juga ilmu, banyak juga pelajaran yang kita boleh ambil pada orang kata kita. Abu Zur'ah berkata, Abu Zur'ah jawab, dia kata sesiapa yang tidak mendapatkan maklumat, pengajaran, pelajaran dalam kitab Allah, yakni Al-Quran, maka dia juga tidak akan mendapatkan pelajaran daripada kitab kita. Maknanya seseorang kalau dia tidak mengambil itibar, mengambil ilmu-ilmu agama untuk kehidupan dia daripada kitab Allah Azza wa Jalla, yakni Quran termasuk hadis, kalau dia tidak ambil situ, tiba-tiba dia diambil dari kitab Al-Haris Al-Muhafidhi, iaitu kitab Pokok Sufi, dia tak akan dapat maklum agama yang sebenar. Sebab itulah kita yang agak kena ingat, sama ada kita ni guru, ulama takfir, bila kita sebut agama, kita kena sadar pada Nabi. Ini mengikut maklumat daripada Imam Nawawi, dia muka ke riwayat hadis. Imam Nawawi ni contoh, kita sebut Imam Nawawi tapi dia mesti sampai kepada Nabi. Itu cara dia. Sebab dalam sebenarnya ini ada kena study sebuah kitab. Buku tu dipanggil Lum'atul Awraq. Mana buku yang membicarakan tentang fadilat-fadilat, selawat-selawat, zikir-zikir dan fadilat. Yang mana dalam buku itu kita tak akan jumpa dalam hadis Nabi. Banyak yang kita tidak jumpa dalam hadis Nabi, zikir dan selawat. Masalahnya dia letak fadilat itu besar, sehingga ada satu selawat kau tidak daripada Nabi tak ada dalam hadis. Sekali baca dia seperti apa ni, 100,000. 100,000 haji, 100,000 pakar, tidak sikit-sikit. Itu nampak sangat nampak sangat tak betul. Anak baca selawat tengok itu bahasa pelik. Sebab kalau bahasa Nabi dia licin, dia sebab dia wahyu. Walaupun tidak setara Quran pun dia wahyu daripada Allah. Tujuan sebut itu supaya berhati-hati. Kalau kita nak beli buku-buku kedai untuk kita jadi amalan, kalau boleh tanya dulu ustaz-ustaz, tanya dulu orang yang mahir dari dia, tak kesal. Kalau nak buat amalan hari ni, anak jadi kalau 1,000 sunnah sehari semalam ni, dah tu setiap maklumat ada sandaran dalam kitab hari ni. Bahkan dia sebutlah hari ni tahun ni, kalau lain dia sebut lain. Itu kitab yang perlu kita jadi terluka. Sebab kita hanya sebutkan sahabat dan berawal sampai kita tak tahu juga. Cuma dia sebut itu kuliah yang orang yang gitu ya. Tak boleh nak amal agama lah tu. Bahaya kan? Apakah kamu pernah mendengar Malik bin Anas, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan para imam terdahulu mengarang kitab-kitab berkaitan lintasan-lintasan fikiran atau was-was, juga hal-hal semacam ini? Ulama-ulama kita dulu yang tercatat nama dalam sejarah hidup dalam 320 tahun. Imam Malik itu guru Imam Syafi'i, juga Imam Malik ni. Sufyan Ats-Tsauri, tokoh tabi'in besar, Imam Tsauri, Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan para imam terdahulu mereka awal. Adakah mereka sibuk menulis kitab-kitab tentang lintasan-lintasan hati, tentang was-was, juga hal-hal semacam? Tak ada.
Kalau dia bincang tentang hati, mesti dia bincang dalam fakta Quran dan hadis. Ada dengan anak kita fiqhul qulub, dipanggil fiqh tentang hati. Sampai 3,000 muka semua. Tapi dia orang semua terjadi. Pandang itu nak kita begini hati. Dan semua bab. Kita lagu itu kalau kita kena baca. Jangan ambil waktu tekan. Sebab kalau kita ni dia minat, kalau kita yang berkait dengan amalan, buat bini keluar, kalau keluar yang besar, dia suka. Dia suka tak suka, dia kena pastikan kesahihan. Kalau kita tak mengaji, tak apa. Di kalangan masyarakat kita lama yang mengaji, kita kena rujuk. Para sufi banyak perselisihan dengan ahli ilmu. Para sufi ini banyak bercanggah penyangka mereka dengan ulama. Banyak. Kalau kita tak baca, kita tak tahu. Kalau kita baca kitab mereka, kita boleh tahu. Sesekali mereka sebutkan Al-Haris Al-Muhasibi. Ada ketika mereka sebut Abdul Rahman Ad-Dailumi, Abu Hatim Al-Asam. Ada pula kadang-kadang mereka sebut Syaqib. Ni tokoh-tokoh dari sufi, penulis sufi. Itu semua ni. Sebab itulah kita ni tak ada lagi mesti kita sebut Rasulullah. Sebab kita ni nak setia amal dan kita ni dia mesti daripada Nabi. Kalau kita Tuhan tak terima, kalau terima juga apa faedah dia orang Nabi? Terima juga hak orang lain. Itu kita kena. Itu secara logik. Kata Abu Zahadi, dia kata betapa cepatnya manusia berubah, melakukan bid'ah dalam agama. Kenapa begitu? Baik, jadi kita nak nilai perbuatan seseorang dalam agama, dalam ibadat, bid'ah atau bid'ah, kita nilai dengan kita belajar. Hadis-hadis sahabat buat macam mana? Kita nak mengaji. Cuba kita nilai. Jadi penulis rahimahullah berkata lagi, Ibnu Jauzi. Dia kata Abu Bakar Al-Khandal mengutip perkataan daripada Ahmad bin Hanbal dalam kitab As-Sunnah. Ini salah satu kitab Imam Ahmad, namanya As-Sunnah. Dari kitab itu kata Imam Ahmad, dia kata berwaspadalah terhadap Al-Haris Al-Muhasibi, kerana dia ni punca bencana berkait dengan fahaman Jahm. Dia panggil fahaman Jahmiyah. Apa maksud fahaman Jahmiyah? Sini anak-anak sebut beberapa contoh saja. Sebab dia ni satu fahaman yang ulama tulis kitab khusus. Ringkasnya, bila sebut fahaman Jahmiyah ni maknanya fahaman ni satu fahaman yang sangat bercanggah lah. Sangat bercanggah. Misalnya antara faham Jahmiyah dikata Quran makhluk misalnya. Atau faham Jahmiyah Quran bukan kalam Allah tapi makhluk. Dan Allah tidak berkata-kata. Kalam itu bukan firman Allah. Ini antara faham yang dipakai ulama kata dia tidak ada sunnah. Allah tidak bertempat. Itu faham Allah tidak bertempat. Kalau kita kata Allah bertempat, dia serupa dengan makhluk. Sedangkan dalam Quran tak sebut ini. Dalam Quran sebut Allah tidak serupa dengan makhluk. Bukan kata Tuhan tidak bertempat, Allah tidak serupa. Sebab kita kata Allah mendengar, kita mendengar, tapi pendengaran Allah tak serupa. Itu cara Quran guna. Cara Quran guna, dia tak sama. Tapi dia terus kata Allah tidak bertempat. Kalau kita kata Allah tidak bertempat, kita nak berharap. Yang ketiga persoalan sebab kadang-kadang orang masuk Islam, dia kata pening nanti. Bila tidak bertempat, nak ada pun. Sudah ke agama ni nanti. Batu kata tempatnya ada betul. Sehingga setengah-setengah tu dia nama mana tidak ada atas, tidak ada bawah, tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada kiri, tidak ada kanan. Itu sifat bagi tak ada. Sebab tu kalau kita tengok cara Quran guna, cara Allah memperkenalkan diri dia sendiri, dia tak sama dengan apa-apa. Jadi kalau sebab itulah bagian cara terbaik kita nak kenal Allah melalui cara bagaimana Nabi ajar tentang Allah kepada sahabat.
Quran dan hadis. Ulama pun berhati-hati berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan akidah. Bila sebuah hadis diomong dalam ayat Quran misalnya, satu cara yang terbaik. Kalau kira bawa ini berat. Kalau berat lagi, ya Allah tidak bertempat tapi berada di mana-mana. Kedua, tidak bertempat tapi berada di mana? Apa maksud berada di mana-mana? Apa maksud? Baik, mudah ya. Cara tu, konsep itu Allah tak guna untuk memperkenalkan diri. Allah tak ada sok dalam Quran. Allah kata aku tidak bertempat tapi berada di mana-mana. Allah tak pernah guna itu untuk memperkenalkan diri dia kepada makhluk. Kena berhati-hati. Dia ini pahaman jahil. Yang keempatnya, dia tolak dia kata azab kubur tak ada. Ini antara fahaman jahil. Azab kubur tak ada. Yang kelima, antara kata-kata dia bercanggah secara langsung dengan nas. Dia kata penghuni surga tidak boleh melihat Allah dalam surga. Sedangkan hadis itu sahih. Bahkan Nabi sebut nikmat bila Allah tunjukkan wajah dia, zat dia, kita boleh lihat dia sampai nampak kecil nikmat-nikmat syurga lain. Betapa nikmat dia dapat melihat wajah Allah. Itu Nabi sebut. Dia kata tak. Maknanya banyak sungguh keyakinan dan ajaran pokok Jahmiyah yang bercanggah dengan riwayat-riwayat yang sahih. Baru ni contoh Jahmiyah lah. Orang itu berteman dengan si fulan dan si fulan. Lantas dia menggiring, dia kata kempen lah, dia kata mengajak kempen agar menganut fahaman jahat. Jadi habis al-muhasib ini, maknanya kenyataan itu banyak bersesuaian dengan fahaman Jahmiyah yang mana ulama kita keluar mereka daripada Ahlus Sunnah. Jadi Haris al-Muhasibi, kata Imam Ahmad, ada tempat bernama para pakar ilmu kalam. Ilmu kalam ini maksudnya orang yang membicarakan tentang akidah menggunakan kaedah falsafah. Istilah-istilah yang mereka guna itu tidak diguna oleh Nabi, tidak diguna oleh Allah dalam Quran, tidak diguna oleh Nabi dalam hadis. Dia guna istilah-istilah pelik. Jadi proses pengajian akidah untuk memahami usul agama jadi sukar kerana cara mereka. Sedangkan tadi ikut cara Quran mudah. Kok sahabat sangat mati kan agama tu baca Quran tu. Al-Haris al-Muhasibi katanya amat lagi laksana singa yang terikat. Maka kena berhati-hati. Kalau dia terlepas tali, dia terkena situ. Mana dia di mana orang paling pemangsa. Bahaya tadi. Jangan dekati dia boleh merasakan pegangnya kita dalam agama. Siapa dia kata ni? Imam Ahmad bin Hanbal, guru Imam Syafi'i, seorang tokoh besar. Baik, sekarang kita masuk ke seterusnya. Generasi pertama Sufi, mereka ni mengaku berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana kita tengok dalam kitab pokok dia kata kita ni mengikut Quran dan hadis tu. Apa yang jadi yang ulama kita berdebat dengan mereka, kritik mereka. Baik, cuba kita tengok. Ini contoh saja ni. Generasi pertama Sufi, yakni generasi awal, mereka mengakui berpedomankan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebenarnya syaitan telah mengelabui mereka melalui keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh pokok Sufi. Sebenarnya mereka boleh dikatakan tak ada ilmu tak sampai ke tahap. Sebab tu kalau kita perhati kalau ulama orang alim kata terlibat dengan Sufi, dia tak ada benda-benda orang alim yang dikira kalau dia ada terlibat dengan Sufi, dengan kehidupan cara Sufi, dia tidak akan berlaku kalau pelik-pelik pada. Sebab apa tu? Sebab dia ada panduan itu ilmu. Pokok dia ditegur. Kalau kita baca dia buat-buat tak? Jumpa Tuhan, Mi'raj, boleh pergi ke satu tempat dengan sekeliling mata, macam-macam.
Wajar isi aku manusia. Pelik-pelik kan? Padahal cara hidup segitu tidak ditindaki dalam agama. Bahkan Nabi tak ajar cara hidup. Sebab sahabat Nabi tak ada cara hidup itu. Kena ingat model tak? Anak tekan kita kena ingat Islam ini cara hidup. Islam ini cara hidup. Dia bukan akidah saja, dia bukan pekor saja, dia bukan fikir saja, dia cara hidup agama Islam. Sebab itulah cara Nabi berzikir. Kalau siang hari berbeza cara Nabi berzikir pada malam hari. Siapa begitu lama kita? Kalau Nabi berzikir pada siang hari macam mana? Bekerja, pergi ke ladang, jaga binatang, tenang. Itu cara dia berzikir. Masa tu kita akan berzikir macam mana? Tengok kambing, barakallah, ya Allah berkatilah kami. Aku baca Quran, zikir, subhanallah, subhanallah. Aku hijau. Gitu cara dia zikir. Sebab tu saya normal. Kalau kita tengok dari sejarah dia, ada orang cuba nak berzikir siang hari dengan duduk sel di atas masjid. Nak berzikir siang hari, tapi duduk sel di atas masjid. Saya normal kata tu. Kalau mu nak berzikir siang hari, mu kena pergi kerja sekolah lain. Mu boleh berzikir sampai kerja. Tu aja yang Nabi. Kalau mu tak tahu aku kau nak batu. Kalau mu nak berzikir selalu kita tengah malam. Bangun 1/3 malam pukul 4 pagi. Boleh kan? Maknanya saya sangat memahami cara hidup yang dibentuk oleh Nabi. Maknanya hendaklah kita membina kedudukan kita, membina darjat di sisi Allah dengan kita berhubung dengan masyarakat. Kalau di situ dia ada agama, di situ di Kedah ada agama, dengan jiran ada agama. Agama ini berada di mana-mana. Bukan tidak berada di mana-mana. Agama ini bertempat dan dia berada di mana-mana. Maksud tidak ada agama lain. Kau ni boleh buat, kau ni tak boleh buat. Semak agama Islam kita ni sebenarnya. Agama Islam kita ni paling semak bagian itu memang semak ku hati. Dulu mana-mana pun ada. Dulu sore ada disiplin dia. Bahkan Nabi kata siapa dia yang orang boleh dulu sore orang hudud tu ada orang yang munafik. Depan orang boleh tapi di sore tu orang pelik-pelik di sore. Nabi kata tu orang yang tu bukan sekadar munafik. Allah akan hapuskan amal dia sebab dia sedang nipu. Tu hidup orang nipu. Depan orang boleh lakukan tak malu. Itu manusia hidup dengan menipu. Nabi kata Allah akan hapuskan amalan dia. Jelas dalam Nabi ingat agama kita ni dia bukan kita dengan manusia, kita dengan Allah. Kita dengan manusia, kita dengan Allah. Agama Islam ni sifat itu. Sebab tu peliklah suatu perkara yang pelik bagaimana. Kalau seseorang yang dakwah dia nak hidup cara beragama, tiba-tiba buat cara tak serupa dengan itu pelik. Sebab apa? Sebab tunjuk ajaran disiplin yang Nabi bentuk hidup kita yang ada dalam semua keadaan. Kita dikedah pada domon ni, urus. Paling tidak ulama kata kita boleh jalan dari bila tunggu kita masuk ke dalam baca Bismillah tawakkaltu ala Allah. Turun umum Nabi sebut. Bahkan dia ada doa-doa lain. Dikedah jumpa kita, orang atau kita besar. Ada hadis. Idza yattaqiyan al-musliman fayatasafahani yaghfirullahu lahu qabla an yatafarraqa. Nabi kata bila kamu jumpa kawan kamu kumpul salam dan bersalam, Allah akan hapuskan dosa kamu sebelum kamu berpisah. Makhluk agama. Mana bersalam? Assalamualaikum. Patut jagalah kau bercakap, jangan bercakap fahish, bagi dalam hadis itu benda yang besar yang bercakap biasa itu termasuk yang menjatuhkan malu. Tak ada kecil mengganggu, benda-benda cakap nak suka dia hidup, ketawa semua. Tak ada gitu. Dalam agama Islam itu dia tak benar. Tu orang panggil kerah. Jadi hadis tersebut cuma Nabi sudah ada. Jadi suka semua. Tu bahaya kerah. Anda pun tak ingat ada sahabat. Orang yang dia takah, dia takah. Orang yang sudah takah suka sama dia takah Tuhan ni dia panggil isim saum.
perkataan yang menunjukkan suka sama, ketawa sama. Orang lagu ni Umar bin Abdul Aziz kata, orang ni otot apa macam otot rendah, otot tidak berkualiti. Jinak pam-pam kalau di masjid pun panggil. Ada ustaz tu dari YouTube yang topik dalam masjid ustaz ni kejuan. Saya dah kena khabar tu. Tahun lebih dalam masjid tu kedai tu jakong tu. Baik, cuba kita tengok ni. Kita lebih bicara tentang kesilapan yang berlaku pada orang Islam kita. Niat dia boleh nak menghampirkan ibadah, tapi cara dia tersilap, tersalah. Ini contoh hukum sufi. Sebab saya nak masalah Nabi ini naik tinggi dalam agama sehingga menjadi pokok besar iktiraf dalam Quran. Bukanlah bicara hidup pokok. Sahabat-sahabat Nabi bukanlah bicara hidup. Baik, cuba kita tengok baik sikit. Ini dia Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, dia ni bukan pokok sufi, tapi dia tokoh. Cuba tengok kabel dia semua. Dia kata kadang-kadang telitah juga yang itu Kelantan. Payah dia bahasa Indonesia, dia payah betul-betul sedap. Kalau Kelantan yang gini, dia kata sekali-sekala mari juga telitah dalam kepala aku. Tengok-tengok, ajar pokok sufi. Noktah di mana titik-titik ajaran pokok sufi ni. Beberapa hari di majlis tak sama bapa dia buat ini pokok sufi ni. Jadi aku tidak mahu terima tu lintasan. Rasa nak oleh juga, rasa macam nak juga ikut ajaran, tapi aku tak terima. Terlebih dahulu aku rujuk pada Quran dan hadis. Bila aku rujuk pada Quran dan hadis, ajaran dia tetap tu. Maknanya di sini Abu Sulaiman Ad-Darani, walaupun dia nampak setengah-setengah ajaran sufi nampak oleh, bila dia pergi pada Quran dan hadis untuk dia orang hadis, dia kata tadi tak suka, tak ikut. Dalam ajaran agama kita ni anda nak sebut ni kedudukan manusia perkara benar. Nabi kata kali ni Nabi wujud hadis. Nabi kata seseorang yang sudah dikira baik, sudah dikira orang baik. Kalau dia tidak buat baik pada orang, dia tidak buat jahat pada orang, itu sudah dikira baik. Biasanya anda dalam hadis itu akan mengulas seseorang yang hanya dijaga hukum-hukum fardu ain saja. Dia jaga perkara-perkara yang baik yang berkait dengan diri dia. Dia tidak menyakiti orang, tapi kewajipan peribadi dia buat semua, tapi dia tak campur orang. Orang terpanggil dia jadi sedar, tak campur orang. Dia tidak menyakiti hati orang, cuma dia jaga. Allah panggil ibadat fardu ain, tanggungjawab fardu ain dia buat. Dia tidak buat ni fardu kifayah. Sebenarnya itu molek dia. Sebab apa? Sebab dari satu sudut dia tidak menyakiti orang. Dia tidak menyakiti orang. Dia tidak menyakiti orang. Jadi maknanya dalam agama kita dia kata, mana orang satu sudah dikira. Sebab manusia tak sama tahap. Tak sama tahap. Kalau Allah kata manusia untuk jadi baik, baru diiktiraf baik, dia kena begini, bukan semua orang boleh buat. Bukan semua orang boleh. Itulah Islam. Nabi kata agama Islam yang aku bawa ni, Nabi kata dia sesuai untuk semua peringkat manusia. Semua akan ada kebaikan. Allah yang mencipta manusia, Allah itulah yang akan beri kebaikan kepada manusia. Allah cipta kita, Allah Maha tahu orang ini kadar setakat ni saja. Allah tahu orang ini dia tak ada lebih bagus. Sebab aku yang buat dia. Sebab tu Allah dia boleh menyesuaikan agama dengan semua orang. Sebab orang dia buat agama dia buat. Tu mudah lah agama Islam itu mudah. Apa ya setiap orang bila masuk dalam agama Islam, dia berhak untuk dapat syurga. Bahkan dia berhak dapat syurga bersama Nabi. Sebab apa? Sebab agama ini sesuai semua orang. Apa agama sesuai semua orang? Sebab agama daripada Allah. Orang itu Allah juga dia buat. Kalau kita kata Allah dia mana dia? No. Dah aku buat orang, aku buat agama. Memang aku sesuai. Mu peringkat tinggi, ini bahagian dari agama. Mu peringkat rendah bahagian. Dan orang rendah aku tak tanya untuk peringkat tinggi.
Agama kita simpel ya. Simpel ya. Banyak kalau subhan juga misalnya ada beberapa tokoh orang Islam yang duduk di kawasan pedalaman nak mari jumpa Nabi berminggu-minggu jalan kaki. Bukan boleh mari semua. Kadang-kadang sekali dia mari, Nabi tak mari, Nabi mati sekali ada. Kamu dia Nabi ajar pada dia. Mereka kita Nabi suruh dia awal semaya awal. Nabi tak mari ya kau sudah. Nabi suruh dia sedekah nak zakat haji. Kau wajib. Nabi suruh kamu dia suruh puasa wajib. Haji pun Nabi tak suruh. Maknanya ulama kata jadi tidak Nabi sebut orang kapur kata demi Allah dia. Saya hanya akan buat setakat Rasulullah sebutnya. Saya tak akan buat lebih dari gue. Maknanya dia akan buat puasa wajib, semaya wajib. Dia akan buat puasa wajib. Dia akan sedekah wajib, orang bagi zakat. Lepas tu haji kita akan disebut. Tiga, engkau mengucap tu. Nombor satu, engkau dia sedekah. Dia kata saya akan buat ni. Nabi tak ayat aku semaya sunat kaki bantu. Namun mayat kena ingat sikit 10 zuhur tu ada mayat. Nabi tak sebut buat. Dia sebelum dia beli kapur dia kata pada Rasulullah. Demi Allah dia kata saya akan buat ni. Tak boleh tak. Dia pun paling. Bila dia pergi, Nabi kata ke sahabat dia, orang ni kalau dia buat waktu je masuk surga tu. Cuba fikir. Nabi tak pernah kata gitu pada saya makan. Muka saya makan bagi tinggi. Waktu tu orang kapur tu limpah pakai cabut. Kayak orang kapur dulu nak pergi Mekah kan, berlatih pakai limpah seminggu. Bapak pun balik tak kena pakai limpah. Dia limpah pergi dulu bantu kan. Tak boleh ni sebab naik kalau tu kan nak pakai limpah. Anu dia kata nak makan limpah. Dia kata tak boleh. Berlatih pakai limpah. Selimpah cum-cum pergi dulu pada kaki dia. Anak tak dijumpa orang tua di situ. Orang kampung itu, orang tua mana dia pakai lipat tu anak di kampung pada pakai lipat. Sebab tu setiap rumah kampung ada payah ni. Nak naik rumah kaki dia kuat betul kaki. Pokok ni nak pergi Mekah berlatih seminggu pakai lipat. Habis anak dia pergi lipat ni kaki belakang tetap terjam. Sebab itu dia sebab ayat belah. Orang yang ni dia adalah tak boleh masuk surga. Tak ada orang yang untuk masuk surga. Dah Allah bagi orang ni Nabi kata awal tu. Kalau dia mahu tu ya, confirm masuk surga. Sebab itulah hadirat. Anak pernah biar cerita sikit ayat agama kita ni mudah. Anak pergi ke kampung orang asing. Dia ada 50 keluarga. Pengalaman pertama dia berdakwah pada orang asing. Kita tahu orang asing ini sudah diberita 5 awal lah. Tapi kalau kita tak ada pernah pergi kemana kita sudah ayat. Bila tengok muka dia hilang apa dia? Tak tahu ayat tak. Anak mau pergi mau balik lagu ni hak nak sebut kau. Akhir sekali anak dijadi tempat dia nak semai. Buat praktikal solat itu cukup. Orang yang ni kalau dia semuanya tak tinggal hak tu pada dia untuk masuk tu tak hanya lebih baru sebab pokok dia ni nak ayat ni tahap dia bukan hanya orang yang lebih pengalaman bila kita berkecek dia bini dia tak ada anak dia tak ada anak tak tahu nak ayat itu orang kata jadi anak orang mikir mana hati Nabi bila kita tahu keadaan manusia ada orang kalau pengalaman dia kata nama dia ingat dia nama dia kata ke orang kira lagi kau. Dia tanya orang asal. Jawab ni. Sebab kata kalau kau bini dia sebab orang tak boleh makan keluar. Jadi kalau dia nak makan keluar dia masuk lautan dia melek lalu lautan. Dia makan tak ada lautan. Tak ada rumah bini dia tahu kau tak boleh kan. Mana dia makan lagi. Dia kata tak boleh tu makan keluar makan keluarnya. Makan air sebenarnya. Kena lautan kan ada lautan. Maka waktu keluar tak salah. Kita tidak nak bicara, tidak kita keluar ni. Tidak nak bicara tu. Semaya kan mana? Dia kata tak betul ni. Dia kata mana? Kata gini lah. Saya ni terima. Kenapa maya waktu asal sahur ngasak nama. Mau dikoyak ke depan. Alhamdulillah. Orang yang pada baca
Orang tabligh secara sukarela, dia pergi duduk situ. Dia pergi duduk sama situ, dia duduk di surau situ. Dengan tujuan nak supaya dia kata dia akan balik ke kampung dia baca. Bila orang asli berhenti semaya, lekat semaya. Anak kata insya-Allah dakhala jannah. Kata insya-Allah Allah bersyukur pada pakcik. Orang baca. Dia orang tabligh, dia duduk situ tujuan dia terima untuk 50 pohon. Anak kata insya-Allah dakhala jannah. Pas masuk surga insya-Allah. Kalau kita tak boleh buat asal Allah yang surga dia segala yang ini kecuali wis juta saya ada contoh mana oh ada kuis sampai 50,000 mana ni tak payah tak ada ni boleh je anak ini Allah kata manusia bila Tuhan lebih baik dia makin kita sebab dia kata dia sebut anak betul anak bukan tapi ingat lagi muka dia tinggi dia orang baca dia kata saya tak tahu. Saya tak kerti nak buat benda-benda besar. Saya orang kampung biasa. Tapi mari mikir juga dia orang tabligh. Dia pergi situ. Bila pergi kawasan asli tu, dia tengok keadaan orang asli tu, dia jadi mikir. Dia beli. Dia mari dulu. Dia kata dia nak duduk sini. Dia beli sekali-sekala. Dia pun bini-bini dia ada. Dia panggil pus bulan. Pus bulan. Biasa dengar kan? Pus bulan. Pus bulan. Anak kata buat sini. Kata buat sini. Saya tak kena buat. Jadi orang lagu ni Allah Maha tahu kan. Dia semaya cukup semaya waktu padan dan bersyukur. Hati-hati. Tapi Nabi tak pernah kata begitu kepada Sayyidina Bakar. Apa? Sebab Sayyidina Bakar ni dia tinggi. Sayyidina Bakar kau ni buat hajud nombor baca Quran hafi Sayyidina Bakar. Sekarang dah ajaran Nabi dia nombor. Apa? Sesuai dengan keadaan. Kita kena payah anak kita tinggi. Sebab itulah agama kita dia ada satu istilah yang kita kenal. Dia panggil la rahbaniyata fil Islam. Nabi kata tak ada kependidikan dalam agama kita. Tak boleh kita lakukan diri kita sehingga kita jadi terhalang buat kawalan kerana tumpuk ibadat jadi boleh coba. Tak ada lagi jalan. Tak ada agama Islam jadi. Sebab itulah anak sekali lagi kenapa Nabi dan para sahabat beribadatlah ibadat siang hari dengan ibadat malam hari dia tidak sama. Sebagai contoh, berkenaan dengan bulan Ramadan. Apa kelebihan bulan Ramadan? Yang disebut yang nampak kalau paling tasawuf agama. Kita tahu lah bulan Ramadan ini bulan puasa, bulan puasa 30 hari juga. Kenapa dikenali bulan Ramadan dalam kitab-kitab sebagai dipanggil syahrul siyam fin nahar? Bulan berpuasa di siang hari wal qiyam fil lail. Berpuasa di siang hari dan qiyamul lail pada malam hari. Tu julukan kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan berpuasa di siang hari dan juga berqiyamul lail malam. Qiyam malam. Kenapa? Maknanya kalau kita lebih jadi ulama kata ni lah Nabi tunjuk pada kita beribadat di siang hari dia tidak sama dengan cara malam. Dah. Itu kena ingat. Jadi kalau hari nak buat lagi pergi kerja itu ibadat. Cuma sekarang ni bila kita belajar sunnah setiap pergerakan kita pergi kepada naik kereta, naik motor, kepada semua ada agama Muslim nak naik kenderaan baca ini. Setiap orang kenderaan itu sikit. Jangan hati-hati lah, minta maaf. Jangan buat kerja lagi. Naik motor letak earphone di mana dengan lagu. Jangan buat lagu. Kalau dia accident nanti, jangan buat. Sangat tidak betul. Kalau dia nak pergi mana-mana, lagu, dengar lagu. Hidup dia penuh dengan lagu. Bukan ada earphone. Dan ni ada lagi di Bluetooth sudah tak apa oya. Kau perempuan duduk ada terkau. Oh, terkau pada masyarakat. Maknanya bagi anak Allah yang begini, mana dia telah dikawal oleh syaitan. Kenapa ni? Kenapa? Jangan buat kerja lagi. Kalau dia ada di Bluetooth kita tak ada wayar, tanpa rupanya, tak nampak benda terku, mana dengar lagu sepanjang hari. Oh dahsyat. Bekerja lah, dengar lagu, dengar. Kalau begitu cara hidup berterus dari hari ke hari, dia akan tengoklah hujung kehidupan dia macam mana. Sedangkan semua ulama kata Yusuf salah satu jabatan syaitan untuk mengelirukan dan
menyesatkan hidup manusia. Sesat ni bukan bermakna kafir. Sesat ni maknanya kita hidup orang Islam tapi tidak hidup dengan cara Islam. Salah satu wasilah adalah melalui music. Semua ulama kata begitu. Kena berhati-hati. Jangan lebih-lebih. Kalau nak dengar juga lah, dengarlah kata semua. Ini sampai tu atau motor, ya patron di pakor malam. Itu bukan cara hidup orang Islam. Jangan main-main. Ini agama, ini masa depan kita. Kalau kita berbicara masa depan kita, kita lagi adalah kita akan pergi ke satu kehidupan yang kekal pada hari akhirat. Di dunia tak kekal. Kena ingat semua. Kalau lupa itu boleh menyakit pada kita. Orang kata boleh kebal. Banyak kapal baik itu. Boleh menyakit pada. Boleh nahas akhirat. Nahas di dunia tidak besar, nahas di akhirat besar. Nauzubillah min zalik. Ana sebutnya juga permusibahan dia kita bulan juga. Dengan music tapi bila kita baca kita tengok betul lagu. Ada pengalaman ini. Kita nak tak saya kita di. Sebab tu ni terserah pada diri masing-masing. Kalau boleh buat ada kebaikan, tak boleh buat kerugian. Kita dengan music kalau berdoa lalu dia terganggu kita baca Quran semaya. Kadang-kadang bila baca Quran mana pengalaman nak baca apa aku baca Quran sebab itu main video dulu. Gini kalau kita cuba kan. Kuat nak boleh hilang, nak boleh tak apa tak dengar. Nak boleh jadi tak apa tak dengar music tu upaya. Sebab kita hidup itu di sekolah sampai remaja lagi. Sebab itulah ulama kata, sebab Nabi kata seruling. Muzik nyanyi ada seruling syaitan. Yang Nabi sebut bagus sebab dia akan menghayalkan manusia. Kena berhati-hati. Kalau cikgu apa tadi nak lepas dengan air video klip ambil kapok kapok baju no. Bagus. Kalau tak ada nak berbisa. Semua orang tidur dibuat dengan muzik itu dahsyat dan nauzubillah. Tuduh barang kalau budak-budak boleh nak mati lagi waktu tua begitu juga. Nauzubillah minta berlindung pada Allah untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan akhirat. Baik. Okey, ana ambil satu poin lagi. Dari Abdul Hamid Al-Hubul, dia kata, aku mendengar Sardi berkata, siapa yang meyakini ilmu batin, siapa dia kata ilmunya ada batin ada zahir, orang itu sebenarnya telah sesat. Ada ilmu asal dan ghaib itu sesat. Siapa dia kata ilmunya ada dua, ilmu batin dengan ilmu zahir, orang itu sesat. Tak ada orang yang kata begitu. Ada orang kata dia kata kau sebab mengaji ilmu zahir, kalau kita ni ilmu batin 40 tahun dia berzikir, 40 hari berzikir cara kita lebih baik daripada 40 tahun mengaji. Saya bohong ni. Waktu dulu kata baik tadi balik apa kan? Orang tadi masa lalu ni cuma banyak dia. Dia rasa dia mari rasa syaitan dia tak sedar dia sedar ni permain dengan syaitan berzikir dengan cara dia bukan cara tadi. Cara dia 40 hari lebih baik daripada belajar 40 tahun. Dia sebut kata muka ni. Siapa dia Abdul Hamid Al-Hubuli? Aslinya ada buat catatan sedikit. Abdul Hamid Al-Hubuli ni dia ni Hubul tu nama tempat kelahiran dia. Dia ni salah seorang ahli hadis. Khatib Baghdadi kata dia ni seorang yang sangat dipercayai. Dia ni ahli hadis, tapi dia ni abid. Itu ada kata salah satu contoh orang yang kuat beribadat tapi ahli dalam hadis. Sebab tu dia terima cara hidup sufi. Jadi ibadat dia betul-betul diasaskan di atas kaedah yang Rasulullah terapkan kepada sahabat. Dia. Sebab tu dia kata, siapa dia meyakini bahawa ada ilmu khusus untuk orang tertentu, dia panggil ilmu batin. Orang yang sebenarnya tidak layak dengan ilmu. Kebanyakan manusia hanya layak dengan ilmu zahir saja. Orang ini telah terkeliru. Ada tengok arah dia, kita boleh terima. Orang ini telah sesat, kita boleh terima gitu kalau mengikut arah. Tak ada Nabi tak lagi. Nabi tak lagi ilmu untuk orang khusus, orang layak ni.
Tak, dia saja beri orang tak lain, dia saja lain, tak ada Nabi buat. Serupa saja umat dia. Buat setakat Allah tahu. Ilmu tu lah kata. Orang siapa dia boleh buat siapa dekat tinggi, maka tinggilah dulu dia. Orang lain boleh buat setakat tu lah dulu dia. Tapi semuanya akan dapat kebaikan dari agama. Tu standard ajaran agama. Pak Nabi ajar kita. Simple. Yang terakhir yang diselamatkan kata Junaid Baghdadi salah satu tokoh ahli ibadat, dia juga orang sufi. Dia kata mazhab kita terikat dengan dua asas Quran dan Sunnah. Kalau ini ulama kita terima. Sebab tu kalau kita tengok Junaid ni, dia kata kalau ada kita bercakap dengan Quran hadis tak tu. Dia kata gitu. Jadi kita kena nilai gitu. Ini bagi orang yang sederhana. Walaupun dia pada orang kritik juga ni Junaid Baghdadi, tapi tidak seperti pokok ni sampai sesat. Berbeza langsung dengan Nabi. Ini tidak sama kan. Jadi itulah dia jangan sebenarnya setakat ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku berkata Allah, astagfirullah.